اللهم صل على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghanina bi halalin haramin subhan bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fard ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tamil lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazamatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasrifu. Bismillahi masyaallah la yasrifu subhanallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta malai dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jumpa kita untuk tazkirah sebelum Jumaat, insya-Allah. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Taala di masa, insya-Allah. Sebentar nak tunggu masuk Jumaat, kita tazkirah sebentar, insya-Allah. Mohon AJK beritahu nanti dah masuk waktu, insya-Allah. Mohon infokan, insya-Allah. Insya-Allah kita terus mulakan dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك
InsyaAllah saya tazkirah pagi ni saya baca sedikit tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. InsyaAllah kitab baru dia ya. Orangnya tak ada dah tafsir dia. Sampai ni tolong cari bagus ya. Tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz insyaAllah. Ayat 28 surah Yunus ya. Surah Yunus ayat 28. Saya sambung pada siri online saya kita hari ya. Ayat 28 surah Yunus. Kita tengok auzubillahi minasyaitonirrajim wa yauma nahsyuruhum jami'an summa naqulu lillazina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Sadaqallahu azim. Surah Yunus ayat nombor 28. Surah Yunus surah nombor 10 ya. Sekarang My Quran Time dah masuk juzuk ke-10. Sekarang ulang kaji. Tuan-tuan boleh tengok, saya pun terlibat di My Quran Time ya. Hanya kena renung. Bila dibacakan ayat Quran ni ya, dipanggil tadabbur. Betul. Tadabbur ni bila Allah hantar ayat ni, sayangnya Allah Ta'ala sekarang ni dengan Malaysia ni, dengan orang Malaysia, orang Islam, ya Allah hantar peringatan dengan virus C19. Allah hantar juga Al-Quran Time ya. Maksudnya tu pun vaksin juga tuan-tuan ya. Itu ubat daripada Allah Ta'ala, ubat dengan peringatan, ubat yang kita jadi perisai kita untuk menghadap binatang kecil yang tak nampak ni, yang sedang tak tahu kat mana. Betul? Bimbang-bimbang. Benda ni memang tak pernah diceritakan dalam sejarah. Tok Wan kita pun tak cerita, Tok Ki kita pun tak cerita, moyang kita pun tak pernah cerita. Tapi itulah kerja Allah Ta'ala. Dia buat, dia punya suka. Kita tak ada hak. Dia berhak, dia sombong, dia apa semua dia boleh buat. Kita tak boleh sombong. Kita manusia. Tu yang kita ni apa? Hamba Allah Subhanahu. Tapi sayangnya Allah Ta'ala pada kita, dihantar juga virus tu, dihantar juga Quran. Tapi kita tak payah nak berperang macam Rasulullah SAW ya, ni kita cuma sekarang dah mewah. Mewah apa? Boleh tengok dalam TV, dalam internet, semua cukup Al-Quran. Siap ada baris, siap ada titik, siap ada tajwid, semua cukup, ada taranum. Satu hari TV ada 4 kali ulang. Betul? Ni baru habis tadi pukul 1. Maknanya kena renung ya, peringatan Allah Ta'ala tu. Dia ingatkan kita, hantar ayat, dia sayang kita sebenarnya ya. Pasal kita di dunia tuan-tuan sementara ya, kita dulu muda, betul? Sekarang dah berumur, dah berubah. Yang muda jangan sombong. Yang muda pasti pun akan tua ya. Yang tua memang ya, tunggu masa pula. Pagi tadi Tok Imam baca surah Sajadah. Ada? Subuh Jumaat selalu baca surah Sajadah. Ada satu ayat, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, sampai habis. Nak ingatkan kita, tak kira muda ataupun tua, pasti mati. Jangan kata COVID-19 saja mati, yang sihat pun pasti mati, tak terkecuali. Pasal apa? Semuanya calon-calon jenazah. Sebab tu Tok Guru selalu, Tok Guru Nikmat, Tok Guru Ni Aziz selalu mengingatkan kita, mesti sampaikan kita ni tinggal lagi satu alam yang kita nak pergi, iaitu alam barzakh. Jangan nak menyombong di kampung Malaysia, di kampung Thailand ke. Jangan ya, kita ni sementara aja ya. Tu Allah bagi peluang kita. Hari ni dah 18 Syakban. Betul? 18 Syakban, panjang umur kita, boleh sembahyang Jumaat. Alhamdulillah. InsyaAllah Ta'ala lagi nak Ramadan, kita akan tarawih pula. Cuma dia punya norma baru, kena ikut follow SOP baru. Betul? Pasal apa?
perangai kita dulu tak ada ikut SOP Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong kita dengan Allah Taala, tak ikut langsung SOP Allah Taala. Sekarang Allah hantar Majlis Keselamatan Negeri KKM buat SOP baru, suruh ikut semua. Itu sebenarnya itulah peringatan untuk kita ikut undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam Quran, ada zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nak jadi orang bertakwa tak ada cara lain tuan-tuan, ikut undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong mana kita? Kita masuk ke dalam lubang kubur tuan-tuan. Betul? Ada orang di kampung Malaysia ni yang mati tak masuk lubang kubur? Ada? Nak tengok muka dia macam mana? Ada? Tak semua masuk lubang kubur. Cuma mungkin yang agama lain mungkin dibakar ataupun di cara-cara lain. Kita memang confirm masuk liang lahat yang gelap. Ni tengah hari lagi gelap. Kejap lagi maghrib gelap lagi. Jangan nak sombong tuan-tuan, jangan nak kita ego. Ni Allah bagi peringatan, janganlah kita biarkan masa terus berjalan. Tadi pukul 12, dan dekat pukul 12 kan bertambah lagi. Masa terus berjalan. Besok dah 19 Syakban. Jangan terlampau yakin kita dengan masa yang ada. Gunakanlah masa yang ada. Ya, ni saya bacakan sikit dari ayat surah Yunus, tuan guru ayat nombor 19, ayat nombor 28. Maksud dia terjemahkan. Ingatlah masa kami menghimpunkan mereka semua pada hari kiamat. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang musyrik, tunggulah di tempat kamu semua, kamu dan makhluk-makhluk yang kamu jadikan sekutu. Sesudah itu kami putuskan perhubungan baik di antara mereka. Berkatalah makhluk-makhluk yang mereka sembah itu sebagai berlepas diri, bukanlah kami yang kamu puja dan taati. Sebenarnya kamu hanya memuja dan mentaati hawa nafsu kamu sendiri. Surah Yunus ayat nombor 28. Ya. Bila dibacakan ayat tersebut, itu mesej. Mesej apa? Mesej Allah pada kita. Personally. Bila My Quran Time tu baca ayat Quran depan TV, betul? Itu bukan untuk Ustaz Fazrul saja. Itu sebenarnya untuk tuan-tuan semua. Untuk saya semua. Bukan untuk Ustaz Tarmizi, bukan untuk Ustaz Tirmizi, bukan untuk Ustaz Fazrul ataupun TV Al-Hijrah. Itu semuanya mesej untuk tuan-tuan personally. Kamu tak boleh lari. Itu surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang memang wangi, yang memang cantik, yang memang indah, yang memang ada amaran, yang memang ada mendukacitakan amaran dia, yang ada khabar, yang ada cerita yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita boleh tinggalkan Al-Quran. Tuan-tuan tak tengok langsung ayat Quran, tak tengok langsung My Quran Time, tuan-tuan boleh jawab atau tidak besok di dalam liang lahat ataupun dipanggil orang OKU, kawan-kawan saya di Perisen dipanggil lubang kubur. Boleh jawab? Takkan boleh jawab tuan-tuan. Allah hantar surat cinta yang cantik, tapi kita menyombong juga, tapi kita mengaku kita ni innad dina indallahil Islam. Allah tuan-tuan, cuba renung. Yang Allah bagi peluang untuk semayang di masjid di surau. Kemana kita? Tu kadang-kadang kita seronok PKP pasal apa? Tak payah pergi masjid, tak payah pergi surau. Sedap, lena semayang ikut waktu masing-masing. Tu guna kepala otak sendiri. Silap besar tuan-tuan. Yang Allah buka balik masjid, Allah buka balik surau, tak datang juga surau, tak datang masjid. Ingat, satu hari kamu akan datang juga masjid, tapi tanpa nyawa, tanpa roh. Dipanggil apa? Mayat ataupun jenazah. Itu yang kita bimbang. Janganlah. Pujuklah hati kita, pujuklah adik-beradik kita, pujuklah keluarga kita. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak lama tuan-tuan, ya.
Allah beritahu, Nabi kata umat aku 60-70 je. Kalau terlebih tu memang bonus cantik. Betul? Bila dah dapat bonus, maksudnya orang putih kata please utilize. Tak utilize. Gunalah sepenuh-penuhnya masa yang ada. Sayangnya Allah Ta'ala, Allah lanjutkan umur kita sampai hari ini, sampai 18 Syakban. Allah, kita nak mohon pada Allah Ta'ala biar umur kita masuk sampai bulan Ramadan. Allah bagi, kita minta terus. Hari ni Jumaat tuan-tuan, ada satu masa yang paling mustajab untuk kita mohon. Waktu mustajab tu bila? Yang selalu sedap kita tidur waktu khutbah dibacakan. Itu pun sombong sebenarnya. Tak nak ada preparation untuk menghadap hari Jumaat, menghadap khutbah Jumaat. Kita lelap, tiap-tiap minggu lelap. Bimbang kita, besok satu hari dilelapkan kita terus. Betul tak betul? Saya ingat lagi kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Betul tak betul? Tu. Ni tolong tuan-tuan, setiap nanti antara dua khutbah Jumaat, khatib akan berhenti. Angkatlah tangan, mintalah kepada Allah apa yang kita minta. Jangan kita lelap, jangan kita tidur. Mohon kepada Allah Ta'ala. Keluarga susah ke tak, minta terus pada Allah Ta'ala. Jangan bergantung dengan sesiapa, jangan bergantung dengan makhluk, jangan bergantung dengan orang, jangan bergantung dengan kerajaan tuan-tuan. Kerajaan yang paling hebat bukan kerajaan Malaysia. Kerajaan yang paling hebat adalah kerajaan Allah Subhanahu. Mintalah kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan selalu baca Qul huwallahu ahad Allahus, ataupun surah Ghafir ayat nombor 44, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Kita tak ada tempat pergantungan, kita serah bulat-bulat terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bergantung dengan manusia, jangan bergantung dengan makhluk tuan-tuan. Kadang-kadang kesilapan besar kita bergantung dengan makhluk. Tolong tuan-tuan, ni dah Syakban, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah panjangkan umur aku nak berpuasa sebulan ya Allah. Lepas sebulan tu Allah kau nak ambil nyawa aku, ambillah. Boleh tuan-tuan? Raya ustaz? Janganlah. Tiap tahun nak raya tuan-tuan. Ya. Raya sebenarnya raya sana. Raya tu kan besar. Ya. Orang Jawa kata royo, orang Minang kata rayo. Betul? Raya ni besar. Maksud dia raya ni besar. Jalan raya, jalan besar. Balai raya, balai besar. Maksudnya raya yang sebenar-benarnya di akhirat esok. Tu Tuan Guru Datuk Ismail Kamus meninggal 7 Ramadan bulan tahun lepas. Ingat, 7 Ramadan, tak habis 30 Ramadan, 7 Ramadan untuk guru saya. Meninggal malam Jumaat 12.32 malam. Tuan Guru Habib Zainal ziarah selepas dia meninggal. Dia sampai je, lepas dia baru meninggal, Tuan Habib Zainal buka muka dia. Apa kata Tuan Habib Zainal? Tuan Guru Datuk Ismail Kamus ni, dia dah royo dia. Tu royo. Dah raya dia. Di mana? Sana. Wah, tuan-tuan. Nampak? Kita nak raya yang sebenarnya di sana, bukan raya di kampung Malaysia, tuan. Kampung Malaysia kejap je, masuk maghrib habis raya dah. Betul? Habis. Tu. Tolong tuan-tuan, minta panjang umur. Tu saya tadi lupa kata Datuk Ismail Kamus. Bila kita umur panjang, dapatlah kita berpuasa sebulan Ramadan. Bila pendek umur kita, berpuasalah kita selama-lamanya. Betul tak betul? Tu kena-kena. Tuan-tuan lama dah puasa. Hari ni saya nak share sikit 10 faedah berpuasa. Ya, kena ingat, puasa ni jangan kata tak ada faedah. Ada faedahnya, faedah yang besar. Pahala pun tak boleh kira.
pahala puasa Allah saja yang tahu. Lama dah puasa, betul? Tak boleh kira. Pahala semayang dikira orang, betul? Pahala semayang dikira orang. Orang bujang semayang kat rumah 1 kali 1 pahala dia, scale dia. Bila pergi masjid surau berjemaah 1 kali 27. Ni saya catat pada Tok Guru. Tu. Bila dah berkahwin 1 kali 27 kali 70 gandaan dia. Orang kira pahala semayang. Tu baru kahwin 1. Betul-betul. Kalau berani tambah lagi 3, banyak tak pahala tu? Banyak tak banyak? Hai, takut nak jawab. Mana ada orang perempuan sini? Kan banyak pahala tu. Jangan dikira bini orang tu. Kira pahala, betul? Dikira pahala. Kali lagi malam Lailatul Qadar nanti. Faham tak malam Lailatul Qadar? Allah tuan, 1000 malam, betul? Ada yang kata lebih pada 1000 malam. Sebab tu tuan-tuan, jangan lepas peluang. Masuknya maghrib, itulah bermulanya Lailatul Qadar. Jangan ditunggu cahaya daripada atas turun kampung Malaysia. Jangan. Jangan ada kuda terbang ke macam-macam, betul? Jangan. Tak payah. Dia start malam Lailatul Qadar tu, mulanya kita buka puasa tu start malam maghrib sampai besok sebelum subuh. Itulah masa Lailatul Qadar. Sebab tu jangan berhenti beribadat. Jangan seronok makan tuan-tuan. Ni masalah cari cukup pahala yang hebat. Boleh tuan-tuan? Diingatkan Tuan Guru, kalau boleh besok tu 1 Ramadan malam tu, petang tu maghrib tu, jangan fikir apa lagi lah. Janganlah nak cari ikan masin, nak cari ikan perkasam, nak cari lauk, berduyun-duyun macam nak PKP satu lagi. Betul? Janganlah buang perangai tu. Fikirkan, aku nak mati ni, apa bekal aku nak bawa? Betul? Orang pencen kan bekal dia EPF, betul? Pencen kerajaan, tu bekal dia. Tu pun dah keluar dah, habis dah. Betul? Ni bekal satu lagi yang dipanggil hidup sesudah mati. Boleh? Petang tu standby memang untuk tarawih berjemaah semua. Kita standby di masjid. Bila buat macam tu, kata Tok Guru, Allah renung kita dengan pandangan rahmat. Dia renung kita ni personally. Bila tengok kita, renung dengan pandangan rahmat. Sebulan Ramadan tu akan dipandang dengan rahmat. Tolong tuan-tuan, nampak? Jangan lepas peluang. Okey, balik pada 10 faedah Ramadan. Saya nak share sikit. Sempat kan? Boleh? 1.25 masuk. 21 120 120. Okey, lagi 5 minit InsyaAllah bagi syarat. Ada 10 saya nak bagi masa. 10 faedah yang saya catatkan ini daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus pada 15 hari bulan 8 tahun 2008 di Pondok Batu 9. Ni tulisan saya. Tulisan kita. Itu cerita dia. Ada 10 faedah. 10 faedah berpuasa. Yang pertama, tapi kena ingat, tujuan berpuasa untuk berlapar. Bukan nak mengingati lauk, bukan nak mengingati kuih. Tujuan puasa lapar. Kalau kita puasa dah setengah bulan, macam mana puasa? Sihat. Memanglah sihat. Pagi sahur 3 pinggan, petang buka puasa nasi ambeng 1 dulang. Betul? Sihatlah. Jangan. Tujuan puasa lapar. Tengok apa faedah dia. Yang pertama, Allah pujuk kita nak berpuasa ni memang wajib. Betul? Ramadan wajib. Yang puasa sunat tak wajib. Yang Ramadan ni disuruh kita berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, sayangnya Allah Ta'ala. Dia panggil, tak panggil brother, dia tak panggil tayyub atau panggil yung. Dia tak panggil ujang. Dia panggil wahai orang-orang yang beriman. Sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Tu ujung dia, la'allakum tattaqun. Apa dia? Jadi orang yang bertakwa. Bila berpuasa, takwa. Saya ambil summarize daripada Tuan Guru Ustaz Somad. Takwa tu, ta, qaf, waw, ya. Ta, bila berpuasa kita tawaduk.
malu kita, rendah diri. Kita semayang tadi, tawaduk. Kejap lagi semayang, kening yang gila berdiri duduk ni, kening ke atas, betul? Bila sujud kat mana kening? Atas lantai, muka atas lantai. Tawaduk kita, rendah kita daripada muka ni, rendah daripada punggung, tuan-tuan. Hina je muka kita ni. Tawaduk. Lagi satu, qaf ada bab qanaah. Bila kita berpuasa ada bab cukup apa yang Allah bagi. Sebab tu berbuka puasa bukan berdulang kuih, bukan bernasi ambeng, bukan bernasi ayam berkoyan-koyan, bukan. Buka puasa dengan kurma dan air kosong saja. Sebab tu hati-hati. Sebab tu sekarang tak dibenarkan berbuka di masjid, betul? Bungkus bawa balik. Itu pun kalau suhu okey. Kalau suhu tak okey, balik. Betul? Allah ajar kita sekarang. Pasal apa? Dulu kita kurang ajar. Betul tak betul? Allah ajar kita. Pasal apa? Dulu makan tak berhenti. Dulu makan buang, membazir. Tak ada cukup, tak ada bab cukup apa yang Allah bagi. Tak ada rasa syukur apa yang kita. Ada orang lain tak makan, tuan-tuan. Di Rohingya, di gelandangan, di Syria, di Palestin, tak makan rumput, makan daging kucing, direbus macam-macam. Kita sini mewah. Bila habis Ramadan, berbukit-bukit makanan dibuang. Tak daya banyak bandaraya. Allah, tuan-tuan, Allah ajar kita sekarang makan hati-hati. Tu kena renung kita. Jangan membazir, tuan-tuan. Sayangkan makanan. Tak habis, hantar pada tempatnya. Betul? Ambil tu berpada-pada, jangan gelojoh. Dah berpuasa tu cukup, buka puasa sikit. Bila dah puasa makan satu dulang, bayangkan nak tarawih macam mana, tuan-tuan? Terlentang, betul? Bukan terlentang, berdiri, lelap. Tu qaf qanaah, waw, warak. Warak apa? Warak dia tak berani ambil yang haram. Kesan daripada puasa tu, dia tak berani ambil yang haram. Walaupun benda tu halal, kita ambil wuduk tengah puasa, kita berani telan air? Tak berani. Air wuduk kan halal, tak berani, meludah, tak berhenti. Waraknya kita. Apalagi yang rasuah, apalagi yang haram, apalagi yang maksiat. Berhenti, kata tu guru dalam kitab ni. Berhenti kostan, yang kelab malam, yang arak, yang judi, berhenti. Tolong berhenti. Kita doa biar pemerintah berhentikan semua tu. Itulah salah satu punca yang dapat sumber pendapatan yang kita bimbangi akan jadi subhat, yang akan kita tak terjawab besok. Yang kita makan, yang budak-budak pondok makan, yang budak-budak tahfiz makan, akhirnya tak jadi ke mana, tuan-tuan? Jadi ke hala maksiat. Masalah sumber yang haram dah ditulis dalam My Quran Time, dibacakan tadabbur. Arak haram. Allah bukan haramkan riba, Allah perang riba. Tapi kita masih lagi terus menguruskan bab riba. Allah, tuan, cuba renung. Allah hantar virus ni, kita tak tahu lepas ni kalau kita masih lagi dengan kelab malam, dengan kelab maksiat, kita tahu tak apa Allah nak buat lepas ni? Agak-agak tahu tak tahu? Tak tahu kan, tuan. Takut tak tahu besok meletup, habis macam tu je. Berlaku tak? Dah berlaku pun sebelum ni di Palestin baru ni, betul? Meletup baja je. Bahan kimia baja je. Berasap satu bandar habis. Rata tak? Rata. Takat kampung Malaysia ni Allah nak buat bila-bila, kan, tuan? Betul? Jangan main-main. Aduh, qaf kana tawaduk, qaf kana ahwal wara, jangan ambil yang haram. Yang akhir sekali yakin balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita puasa, kita yakin balasan Allah Taala. Balik tadi 10 faedah. Yang pertama faedah puasa ialah bila kita berpuasa, darjat iman kita naik. Bukan di sisi manusia, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan harapkan pujian orang, kita harapkan pujian Allah Taala. Itu. Ya, yang kedua, faedah puasa, dihapuskan dosa kita. Kita selalu dosa, tuan-tuan. Jangan kata kita tak ada dosa. Saya tak ada dosa Ustaz hari ni. Jangan tipu, tuan-tuan. Ya, jangan.
Ada tak sini yang tak pernah buat dosa? Nak tengok macam mana? Orang Perak kata nak tengok rupa dia, betul? Semuanya berdosa. Keluar rumah tengok iklan. Iklan apa? Gambar perempuan, betul? Mana ada gambar lelaki kat luar iklan? Yang menariknya gambar perempuan. Celik, bukan orang biasa, Ustaz pun celik tengok gambar perempuan, betul? Kat highway ngantuk kereta tengok gambar itu pakai nikah kan? Tu celik tak Ustaz? Celik. Lemah tuan-tuan. Tu bab dosa kan. Dihapuskan dosa. Bila puasa, mata tuan, jaga sikit mata. Betul, kita tak keluar rumah, TV, internet, YouTube, berhenti tuan-tuan, berhentilah. Cukuplah bab-bab maksiat ni. Cukup. Ada benda yang sepatutnya kita tengok. Apa dia? Ayat-ayat Allah Subhanahu. Cukup. Jangan besok Allah congkil mata kita besok. Betul kita selamat di dunia, besok di akhirat ingat, siapa yang melihat maksiat, bimbang dimasukkan api dalam mata dia, dicongkil mata dia. Allah tuan, tu jangan berhenti. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Apa dia? Ya Allah, jauhkan aku daripada pintu-pintu neraka. Ada 7 pintu standby untuk menyedut kita besok tuan-tuan. Lalu je kita pula dah register awal di dunia, betul? Dia bukan register di sana, kita sini dah register ahli neraka. Habis tuan-tuan. Lalu sap sedut. Tu kita minta sekarang, Allahumma ajirna minan, minta 7 kali ya. Yang ketiga, faedah puasa memecahkan hawa nafsu. Bila kita berpuasa, kita menguruskan nafsu makan kita, nafsu syahwat kita. Jaga tuan-tuan. Janganlah sibuk dengan nafsu makan kita. Berhenti, uruskan cara yang terbaik. Jangan sampai tadi pembaziran. Pasal apa? Salah satu hilangnya keberkatan Ramadan tu ditulis dalam khutbah Jumaat 10 tahun lepas kot di Mekah, dibacakan oleh Tok Khatib Mekah. Antaranya hilangnya keberkatan Ramadan sebulan tu pasal pembaziran makanan yang melampaui batas. Faham? Ni. Yang ketiga. Yang keempat, faedah berpuasa. Boleh lagi? 5 minit. Faedah berpuasa, bila kita berpuasa terasa payah, terasa susah. Susah macam mana? Terasa itulah susahnya orang fakir miskin, tak ada duit nak beli makanan. Susahnya orang gelandangan, tak ada makanan. Tu baru kita terasa. Tu kan bila kita puasa kan lembik, siap datang ke surau. Tak pernah ke surau tapi datang ke surau. Betul? Dia buat apa? Bukan semayang, duduk melepek tu. Lembik dekat tempat wuduk tu. Sejuk buat wuduk tu. Lembik selembik-lembiknya. Ingatkan semayang, rupanya duduk tempat wuduk. Duduk siap tahu pipi dekat tangki air tu. Allah, lemah tuan-tuan. Pasal apa? Berpuasa dia. Rasa payah macam ni rupanya orang susah tak makan. Tu sebab tu saya kena ingat Tuan Guru Semai Kamu selalu tulis, selalu baca statement dia bila puasa. Apa dia baca? Bila nak berbuka puasa tu, orang miskin kata apa benda kita nak makan hari ni? Orang miskin duit tak ada, kerja tak ada, duit tak ada, tak ada orang tu. Dia cakap apa benda kita nak makan hari ni? Orang kaya makan apa? Apa orang kaya kata? Restoran mana kita nak makan, hotel mana kita nak makan. Betul? Orang fakir miskin, apa benda kita nak makan? Tok Guru tambah tu lagi. Apa dia? Orang politik, siapa pula kita nak makan? Faham? Yang kelima. Yang keempat, 5. Faedah berpuasa menyempurnakan ketaatan. Bila kita puasa, kita taat Allah. Betul? Tak berani kita nak minum air sikit pun. Tak berani kita nak mengingat bab maksiat. Takut kita dengan Allah Ta'ala. Tu. Yang keenam, ada bab bersyukur. Bila berpuasa, kita bersyukur dengan Allah Ta'ala. Yang ketujuh, mengelak daripada lintasan maksiat. Berhenti. Kata Tok Guru, ghostan. Cukup. Yang lepas maksiat tu berhenti, balik pada Allah Ta'ala. Allah ampun tak? InsyaAllah Allah pasti ampun. Pasal Allah tunggu taubat kita, tak kira umur berapa tuan-tuan. Yang ke-8, betul? Yang ke-8, ada 2 kegembiraan bila berpuasa ni. Faedah dia. Pertama, gembira bila berbuka puasa.
Lepas tu waktu nak buka tu waktu mustajab berdoa. Jangan sibuk dengan lauk. Faham? Pastikan kita berdoa. Satu lagi kegembiraan ialah bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal pahala puasa tu Allah saja yang tahu. Akhir sekali puasa yang khusus iaitu puasa bulan Ramadan. Itu kita berpuasa ni biar yang terbaik di sisi Allah Taala, bukan untuk manusia, tuan-tuan. Ya, kita puasa ni niat terus ikhlas melulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bila nak buat ibadat, nak buat kebajikan, ingat yang saya baca bab yang pertama kita baca dalam kitab kita. Apa dia? Mesti ada ilmu. Cari ni ada 2 minggu kita sampai, cari ilmu bab puasa, tuan-tuan. Ya, jangan kita tertinggal. Ada dalam Quran pun ada, dalam kitab pun ada. Ilmu mesti ada. Bila ada ilmu, kita banyak tepatnya bila kita beribadah, berkebajikan. Yang kedua mesti ada niat. Kita puasa mesti ada niat, betul? Bila ada niat, mesti sah kita punya puasa. Niat ke mana? Allah Ta'ala. Itu je. Yang ketiga mesti ada sabar. Puasa ni kena ada sabar, tuan-tuan. Separuh pada sabar tu iman kita. Betul? Separuh pada iman tu sabar. Ni kita puasa sabar. Jangan tak sabar. Ya? Jangan tak sabar besok. Sabar nak tunggu makanan. Betul? Habis. Bawa kereta, orang potong queue depan. Sabar. Kadang-kadang orang hilang sabar, tuan-tuan. Puasa pasal perut lapar, hilang sabar. Tak boleh potong kereta dia. Bukan besar pun kereta dia. Kancil dia, tebu. Tak boleh dipotong. Bila potong, dikejarnya balik. Kereta apa yang potong tu? Q7. Sanggup dilawan. Saya tak lupa Tuan Guru Ustaz Rondin dulu cerita, sahabat tu beli kereta Ferrari di Bangi. RM1 lagi sejuta. Tiba-tiba sebelum sampai Bangi, orang potong kereta dia. Dikejarnya kereta tu sampai Seremban. Dah sampai Seremban, dapat potong, patah balik ke Bangi. Perangai, tuan, bab sabar tu tak ada. Akhir sekali, ya, bab puasa khusus kita. Tu insyaAllah takat turut hari ni 10 faedah berpuasa. Nak ulang boleh tengok dalam audio kuliah. InsyaAllah, mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya. Kita sudah yang surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Surah A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih lisanana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa hasin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisharina wa ghadiyana fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tawasalna bil jabarut wa tasammu malakul allazi la yamut isrif anal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu wasallam walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.